rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lu'udatan min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Jasni Ahmad ya, pensyarah kanan UUM. Terima kasih Jasni ya, ni orang pertama yang dapat pingat emas ya. Lepas tu diikuti oleh Ani Hani, Sharifah Eva, Hafizatul ya. Siapa tu Nur Ain Najahah, Rukaiyah RM. RM tu ringgit Malaysia tu. Ya, ya, lepas tu Adlia Mia, Mrs. Arman Laila, Nurliza Nordin, Elvis Manja ya. Elvis Manja tak salah daripada Brunei ya. Farida Abdul Rahim, Ratnali Ayani, Zarus Ismail, Kel Hasan, Ajamia, Yati Setia, Zarus Ismail tadi, Iza Farzana, Ratnani ya, siapa ni? Yun Nurul, Haizum Zumhali, Mailiana Aisyah, Alam Ahmad, Yun Nurul, Razali, Cikgu Mutan Nordin, Suryati, Razali Pokli, Nurlinda Kamisah, Wan Azizah, Wan Ali Bahar, Ramini Hussein, Nurul Aisyah Ahmad, Suryati tadi, Johajo, Mus Musi, Mama Syafinas, Khawtar Abdullah, Mat Black tu dia, Mun Maisma, Herina Mat Said, Muhammad Farihin, Kaflizul, Elvis Manja ya, terima kasih. Basil Stevia, Asni, Rohaya Mali ya, Suliah ya, Salih Yusuf, Kaflizul. Terus like dan share, tolong like dan share. Hani Ida, Hamidah Hamzah, like dan share sulung ya. Khatijah Harun, terima kasih ya. Sedekah subuh kata Cikgu Mutanuddin, dan cari putang hijau Suraya Bidin, Hamidah Hamzah, Baizura Mahsa ya, Misa Mun Maisma, Keflizul Johor Baru ya, Huda Wadah, Zahra Khail ya, lepas tu Nita Azmi, Fariza Faizal, Fauzan Ismail ya, lepas tu Hajah Safia, Nur Izani, Nur Asmaliza, Nur Aisyah Ikin, Nur Reda ya, Nurdin Maknur, Muhammad Hasrizal Yaakob, Aminah Kunjiru, Izhadi, Misa tadi dah sebut, Haryati Bukhari, Osman Harto, Muhammad Ruslan, Ina Marzuki, Hafizatul Suhaila, Atibu Zuraiti, Kafizul tadi ya, Masrina, Wan Lara, Afiq Zawan Hasnah, Jamin Ima Azzatul Jimrok, Rafidah Hasan, Mumtaz Begum ada juga ya, Lia Drahman, Izzadi Muhammad Azwan, Rosma Sitamas, Hajah Safia Haji Mahmud dari Brunei, Mokhtar Nordin, jom lebih matang, bahagia selalu insyaAllah. Di laman Ima Sofia, Nurlinda Ahmad Ari, Zahra Kail, Hasnah Syari, tu dia ya, Jafri Jamin, Maimunah Iman, Nurul Huda Soleh, Zainah Abdul Qadir, RJ Edi Ikan Tubi, Maimunah Imran tadi, dan sahabat saya Siti Aisyah ya, Norin Minhaj, Nurul Huda Yusoleh, Rosma Sitamas, Emi Darwati ya, Zalini Isa ya, Rubaya Ilin pada Tujawi, Asya Talib ya, Bunda Nenda Kamila HK bukan Hong Kong, Mazila Omar, Zahra Muhammad Nur dan yang lainnya. Baik, hari ini hari Jumaat, alhamdulillah dah 216 orang dalam kelas. So jom like dan share agar ramai sahabat kita yang dapat bersama kita pada hari ini. Saidul Ayam Live Abah akan menyambung bahagian keempat. Jom belajar untuk lebih matang, sebab Allahu Akbar ya, kadang-kadang sama-sama ustaz ya, kita bertelaga sama-sama ilmuwan, sama-sama profesor ya, kadang-kadang kita bertelaga pendapat. But it's okay untuk berlainan pendapat, sebab pernah berkata tu, perselisihan faham yang tidak sampai berpecah belah adalah satu rahmat. Tapi kalau sebab orang hebat ini bertelaga sampai pengikut-pengikut mereka pun pecah belah,
Ya, dua pemimpin hebat bertelagah. Ya, pengikut mereka akan pecah belah. Ya, ini tidak dibenarkan. Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Therefore, ya, dan orang Malang tadi pun tak berbincang dalam apa nama kata tu Mutiara Minda bersama Yadim, ya, kita sebut tentang bagaimana kita nak mengelakkan agar kita tidak ada satu pihak menang, satu pihak kalah. Kita kena cari pendekatan yang paling matang, paling dewasa ialah menang-menang. Menang-menang. Tidak ada orang yang kalah. Ada jalan. Pasti ada harapan untuk yang berdoa. Pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Jadi kalau tidak, seribu daya tak nak ada berbilun alasan. Orang hebat, berikan hasil. Orang gagal, berikan alasan. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Bagi alasan. Oh, payahlah itu. Memang. Orang cemerlang, orang hebat akan cari jalan dan akan berikan hasil yang menang-menang. Yang semua pihak akan rasa bahagia. Sebab hidup kita bukannya satu perlawanan, bukan satu pertandingan, tapi satu perjuangan. Kita berjuang untuk hari ini lebih hebat dari semalam. Dan Tok Abah sebut malam tadi, ya, kata-kata hebat daripada Bruce Lee, setiap hari aku bertarung dengan diriku untuk jadi bertambah baik. Kita nak bangun subuh kadang bertarung, nak bangun tahajud apatah lagi, nak buat doa bertarung. Ya, bukan bertarung apa, bertarung masa, bertarung apa nama kata kemalasan yang untuk dapat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12 rakaat. Ya, nak sedekah subuh kadang bertarung. Aku dah lari bajet ni kan, sedekah subuh kan lagi lari bajet. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Salah satu fadilat sedekah membuka pintu rezeki. So, itu kalau yakin, kalau faham, pasti menang. Ya, sedekah membuka pintu rezeki, sedekah menyembuhkan penyakit, sedekah mengelakkan daripada seksa kubur, sedekah mengelakkan daripada api neraka, sedekah akan membersihkan rezeki kita, ya, akan menyebabkan keberkatan, rentetan kepositifan, tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam, ya, 12 ada bulan November. Ingat, orang lahir bulan November ni, happy birthday to you, happy anniversary, selamat pengantin baru, untuk yang menikah hari ni, esok atau lusa, ya, dan selamat menimang cahaya mata, menimang cucu, selamat jalankan tugas untuk yang bekerja, selamat bercuti untuk mereka yang bercuti pada hari ini, seluruh negara. Tapi yang penting, jom kita jadikan hari kita hari ini hari lebih baik daripada semalam. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Dan ingat, orang yang bijaksana tanda kematangan. Ramai orang yang umur dah 40, 50, 60 masih tak matang, masih kebudak-budakan. Sampai profesor psikologi pun, sarjana psikologi juga mengesahkan dalam diri orang lelaki dewasa ada sifat kanak-kanak lelaki. In every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby girl. Jadi kadang kita tak matang. Ada budak umur 5 tahun ada kematangan. Dia berkongsi, dia memaafkan, dia mengalah. Nampak? Ini kematangan ni. Budak 5 tahun mengalah. Tak apa, dek. Adik ambil dulu. Adik makan dulu. Adik main toy dulu. Ini kematangan. Walaupun umur 5 tahun. Tapi ada 50 tahun. Aku punya hak aku takkan. Ya, adik-adik aku. Kadang dia cari sendiri lah. Ni hak aku. Abah bagi anak 50 tahun. Ya, kadang kurang matang. Sampai bergaduh-gaduh tentang sedikit aset. Walhal semua yang kita ada adalah anugerah dari Allah, hak Allah. Kita cuma pentadbir, termasuk diri kita, nyawa kita. Ini kan pula harta benda. Semua benda baru adalah milik Allah. Allah boleh tarik anytime. Kalau kita faham, maka kita tanda orang yang matang. Orang yang matang sentiasa cari jalan menang-menang. Bukan zero sum game. Engkau menang, aku kalah. Engkau dapat semua, aku tak dapat apa-apa. Itu fikiran mana tu? Itu fikiran orang yang tidak beriman lah. Orang beriman, ya, sebab rezeki Allah turunkan, ya, melimpah ruah untuk semua. Untuk semua. Yang baik diberikan rahmatnya, yang jahat diberikan istidraj. Rezeki tetap ada. Ya, yang jahat Allah bagi istidraj. Ya, yang baik Allah bagikan rahmat, ya, rahmat dan keberkatan dalam rezeki yang diberikan kepada kita. Orang yang tak beriman pun diberikan rezeki. Ya, alright. Baik. So, topik kita hari ni, jom jadi lebih matang, ya, untuk lebih
bermanfaat pada dunia, jadi aset yang lebih baik. Dan seperti biasa, FB Live kita pagi ini dibawakan oleh satu webinar Tok Abah pada 30 webinar menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Menjadi pemimpin cemerlang, ya. Ini satu program yang dah ramai juga mendaftar, yang Tok Abah biasa kendalikan secara tertutup, secara in-house untuk agensi-agensi multinasional, termasuklah Exxon Mobil, ya, yang terbesar di dunia, Shell, Petronas, bank-bank, semua bank di negara ini, bank-bank termuka-muka juga. Kita bagikan program kepemimpinan, ya, berbagai-bagailah agensi kerajaan dan swasta dalam dan luar negara. Yang banyak dah Tok Abah kendalikan, ya, isu tentang kepemimpinan yang luar biasa, menjadi pemimpin yang lebih bermanfaat, yang lebih efektif, yang lebih berwibawa, ya. Dan kali ini Tok Abah nak kongsikan pengalaman mengendalikan program untuk agensi-agensi multinasional seluruh dunia. Kita nak kongsi dengan mereka yang orang awam, yang pekerja swasta, ke kilang, ke kerajaan, ke kerja sendiri, ke seorang guru, seorang pentadbir. Kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Mak ayah boleh, pemimpin pelajar boleh, pelajar-pelajar IPT sangat sesuai, ya, pelajar tahun baru, pelajar tahun akhir. So, bagaimana nak jadi pemimpin, ya, yang cemerlang secara magical? Tok Abah mulakan dengan anjakan paradigma tentang kehidupan dan kepemimpinan, ya. So, pimpin diri sebelum sibuk nak pimpin orang lain, ya. Dan betulkan ilmu kita, tingkat ilmu, dan betulkan amal kita. Meaning kita amalkan apa yang kita tahu tentang kepemimpinan dan kepengurusan diri dan orang lain sebelum kita nak sampaikan ke orang lain ataupun kita mengajak orang lain untuk berubah. Pemimpin yang hebat bukan cari pengikut. Pemimpin yang hebat akan membentuk pemimpin-pemimpin yang lain. Betul, Tok Abah akan terangkan juga apakah mutiara kata tentang kepemimpinan. Ini sangat seronok ni, ya. Dan yang ketiganya, apakah kesilapan lazim. Tok Abah akan start dengan apakah kesilapan kita sebagai seorang pemimpin. Kenapa negatif? Bukan negatif. Kita nak mula ni bercakap dengan orang dewasa. Kena bercakap daripada where you are. So, where you stand. Where you come from. Sebab khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar pemikirannya. So, Tok Abah akan start dengan di mana kesilapan kita sebagai pemimpin. Salah faham, salah tindak laku, salah amal, salah berkomunikasi, silap-silap kita. Lepas tu barulah kita terangkan apakah style kepimpinan dalam dunia. Dan tengok kita ni style yang mana satu. Dan of course Tok Abah akan sertakan 30 petua untuk jadi pemimpin yang lebih berwibawa secara magical. Dan of course di samping itu doa-doa dan cara menegur, cara berinteraksi dan sebagainya. InsyaAllah berbaloi. So bos-bos, hantar diri anda, hantar pemimpin-pemimpin muda yang akan menggantikan anda dalam jabatan, kementerian, dalam syarikat, dalam NGO. Kamu bawa. Sebab pemimpin yang hebat bukan mencari pengikut. Pemimpin yang hebat akan membentuk kepemimpinan penggantinya, memimpin orang lain. The best leaders will create other leaders, not create followers. Gitu. Berbaloi, ya. 30 November. Link ada kat atas tu. Cikgu Nazrin dah bubuh, ya. Dia punya content pin kat atas tu ada link. Of course, program kita akan dibawa tiap-tiap hari, insyaAllah, oleh Premium Cokolatir. Minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan, insyaAllah tertawan. Diformulasikan dengan sayang. Dinikmati dengan riang. Tak apa minum pagi ni, riang. Ceria. Walaupun tidur 3 jam setengah. Tak boleh tidur malam tadi. Ya, sebab cari bahan. Sampai pukul 2, masih sedar. 2.30 pun masih sedar air. Pagi ni Tok Abah akan ada sesi pukul 10. Ya. Dengan orang Kuantan. Ya, keluarga di Kuantan, ya. 10 hingga 11.30 sebagai Jumaat. Tapi Tok Abah terpanggil untuk buat juga sebab dah azam. Sebab ni hari Jumaat. Saidul Ayam, penghulu segala hari, jom kita berkongsi. Dan tahniah pada mereka yang telah sedekah subuh, ya. Tahniah sangat sebab sedekah subuh asbab rezeki terbuka, penyakit sembuh, hati kita bertambah tenang, mengelakkan bencana, ya. Menambah rezeki, dan yang penting meningkatkan, kata orang tu, amal dan iman kita, insya-Allah. Asbab sedekah. Orang yang matang akan berkongsi, dan sedekah itu tak sebenarnya wang ringgit. Ilmu, hikmat, bagikan parking lot, awak dah siap dah, tapi saja berbual dengan kawan, tengok orang cari parking space, awak terus kejap, saya dah nak keluar. Dia keluar, ya. Dia dihentikan perbualannya dengan kawan semata-mata untuk, ataupun dia baru sahur, dia buang untuk pokok dia nak bagi peluang pada orang yang sedang mencari
parking space. Untuk parking, itu juga satu hadiah, satu sedekah, satu infak yang sangat mulia. Dan kita tak tahu amalan mana yang akan menolak kita masuk syurga. Mungkin kita bagi parking space kita untuk orang lain, itu yang akan tolak kita ke syurga. We don't know which one. Ya, pesan Nabi, yang buatlah apa pun kebaikan walaupun kecil, sebab kita tak tahu amalan mana yang akan membantu kita akan masuk syurga, insya-Allah. Alright. Biar ready ya, dibawakan oleh webinar kepimpinan yang cemerlang secara magical, dibawakan oleh Premium Chocolate, dan jangan lupa hari ini hari Jumaat dibawakan juga oleh Tabung Korban. Sesi dibawakan oleh Tabung Korban, Tok Abah sebagai dia punya duta, ya. Skim untuk kita lakukan ibadah korban di negara kita, di Malaysia, secara ansuran, secara installment, secara potongan bulanan online, ya. Dan kutipannya, skim kutipan dana dipantau dan diluluskan oleh bank negara. Dan kita ada panel syariah yang dikepalai oleh Ustaz At-Ta'ah, ya. Sebab Tok Abah seronok sangat, dan tahun lepas pun Tok Abah berkorban menjalankan ibadah korban untuk Tok Mak dan Tok Abah, ya. Dua share kata tu melalui tabung korban. Sangat luar biasa, sangat profesional, ya, dan dibantu oleh rangkaian store Maidin yang akan kata tu mengedarkan daging korban seluruh negara. Seronok, hebat. Now everybody can do korban. Dulu everybody can fly. Sekarang everybody can do korban because kita boleh simpan, menabung secara bulanan. Cukup aja haul dan nisab. Jom kita berkorban, insya-Allah. Seronok, ya, sama-sama, ya. Dan untuk join tu atau maklumat, just press link ke atas tu, kat komen pin ke atas tu, insya-Allah. Baik. So, Tok Abah dah bincangkan 20 petua nak jadi orang yang lebih matang. Ni bahagian keempat, bermula dengan tip nombor 21. Yang baru nak join, barunya kami tak pernah join dulu. Okay, never mind. You tengok rakaman. Pergilah ke Facebook Tok Abah, tengok rakaman-rakaman yang lepas. Ada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Berbaloi, insya-Allah. Dan hari ini bahagian keempat. Ya, mungkin ada lagi bahagian kelima. Sebab nampak gaya masih banyak lagi petua ataupun tips untuk kita bertambah matang. Ingat, kematangan bukan bergantung pada umur, bukan pada pendidikan dan ilmu, bukan kepada keturunan, bukan kepada you anak siapa, iman tidak dapat diwarisi. Bukan oleh kerana pengalaman demi pengalaman. Ada orang pengalaman banyak tapi masih belum matang, masih kebudak-budakan. Remember, dalam diri Tok Abah umur 70 tahun ada sifat kanak-kanak, sifat budak, ya. Ada dalam diri kanak-kanak sifat kematangan. Ya, okey. So nombor 1. Di mana pun program yang Tok Abah kendalikan, salah satu kaedah untuk mengenal lebih matang, lebih hebat, nak jadi pemimpin, nak jadi apa pun, ya, pekerja, nak jadi bos, nak jadi negotiator, nak jadi motivator, nak jadi dai, kena kenal diri. Kita kena kenal diri, kekuatan kita, X factor kita kena dikenali untuk diserahkan, kelemahan-kelemahan kena dikenal pasti. Untuk apa? Untuk rasa malu, rasa rendah diri? Bukan. Untuk diatasi, untuk kita imbangi, untuk kita kikis, untuk kita buang, untuk kita gantikan dengan sifat-sifat mahmudah yang lebih, kata orang tu, bermanfaat, insya-Allah. Kenal diri yang sebenar. Dan yang penting, ya, orang yang matang, dia belajar untuk dapat melihat dirinya dari kacamata orang lain. Apa kata kawan-kawan aku tentang aku, ya? Aku ni kedekut ke, kawan yang baik ke, kawan yang tak kisah ke? Apa perspektif keluarga aku? Apa perspektif anak-anakku terhadap aku? Orang yang bijaksana cuba melihat dirinya dari kacamata orang lain. Dan of course, orang yang paling hebat, yang paling bijaksana, dia akan cuba melihat dirinya dari kacamata Allah. Agak-agak Allah redha tak dengan tindak tanduk aku? Agak-agak Allah kata tu restu tak apa yang aku buat? Apa yang aku fikir ni? Agak-agak Allah terima tak cara aku berfikir, cara aku bertindak, cara aku bersedekah, cara aku membuat kerja? Agak-agak Allah redha tak? Orang akan kata, mana tahu? Well, kena ada ilmu. Kalau kita buat sesuatu perkara ikut sunnah, ikut apa yang disarankan oleh para alim ulama, kalau kita tak faham, ya kita ikut banyak jahil, maka insya-Allah ada harapan besar Allah terima. Tapi yang paling penting, ada keikhlasan. Ada keikhlasan. Allah tak pandang apa pun dalam diri kita. Allah cuma pandang hati dan amalan kita.
Dan Allah tak beri ganjaran pada hasil, tapi atas usaha yang gigih, yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang itqan. Jadi, jom, adakah anda dan Tok Abah ni sudah makin bijaksana sebab cuba nak mengenal diri, dan kalau boleh, bukan saja kenal diri dari kacamata diri kita, dari kacamata orang sekitar. Ya, bagaimana agak-agaknya jiran-jiran aku melihat aku ni. Ya, orang yang tak kisah, orang yang mentinggal diri sendiri, orang yang kedekut, orang yang keresumbang. Bukannya kita sibuk nak kisah tentang orang lain, tidak. Tapi kita kena ingat, ya, yang Tok Abah selalu sebut pada diri Tok Abah untuk orang lain juga, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu sebabnya kenal diri. Apa kata orang awam, apa kata ahli keluarga kita, apa kata keluarga mertua kalau relevan, ya. Apa kata orang yang suka kita, apa kata saingan kita. Bukan, walaupun kita tidak bersaing, kita tidak bersaing dengan siapa-siapa pun, sebab dalam hidup ini rezeki tak salah alamat. Jadi kita tak pernah bersaing dengan orang lain, tapi mungkin kita bersaing dalam arti kata kita menjalankan kerja yang sama, ya. Jadi kita kadang-kadang orang kata, oh, he is my competitor. No, tidak. Rezeki awak punya, rezeki saya punya. Rezeki tak salah alamat. Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mengetahui. So, mana mungkin kita bersaing untuk dapatkan sesuatu, untuk dapatkan rezeki, untuk dapatkan kerja. Ya, kalau dah memang hak awak akan dapat. Kalau bukan, rezeki kita dalam mulut boleh keluar balik. Nampak? So, kalau kita matang, kita tak nampak siapa-siapa pun sebagai pesaing kita, kompetitor kita. We don't compete with anybody, we compete with ourselves. Itu betul lah kata mendiang Bruce Lee yang Tok Abah sebut tadi. Apa kata Bruce Lee? Tiap hari aku bertarung dengan diriku untuk berubah bertambah baik. Tiap hari aku bertarung dengan diriku. Dan Tok Abah selalu sebut, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita jadi riak. Kalau kita tengok kita lebih hebat dari orang, kita riak. Ataupun kita menghina ciptaan Allah kalau kita, kenapa aku tak sehebat dia? Kenapa aku tak sepandai dia? Bukan berarti kita tak boleh mengikut jejak langkah orang berjaya. Tapi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab orang berjaya, orang beruntung, sabda Nabi, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Lebih baik dari siapa? Awak yang hari ini. Lebih baik daripada awak yang semalam. Jadi kita bersaing, bertanding dengan diri kita, ya, untuk maju ke depan. Itu orang yang matang. Macam adik-adik, anak-anak, guys, let's compete with ourselves. And remember, no one is our competitor. We are our own worst or best competitor. Diri kita lah, ya, pesaing yang paling berat, yang paling besar, atau yang paling penting, atau yang paling tak guna. Ya, so terpulang pada diri kita. Alright? So please like dan share, masih beritahu kawan-kawan. Sekarang 476 orang dalam kelas, not bad. Ya, dah hampir 500,000, ya. Okey, begitu sahabat-sahabat Tok Abah online FB Live, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Ni hari Jumaat, penghulu hari. Baik. Tip nombor 21 untuk lebih matang, kenali diri kita untuk jadi lebih matang, ya, tahu kekuatan, kelemahan, potensi diri, bakat-bakat, dan tengok diri kita dari kacamata orang lain, ya, orang tersayang, orang awam, orang yang benci kita, saingan kita, so called saingan lah, artinya melakukan benda yang sama, ataupun yang paling penting, yang paling matang, kita melihat diri kita dari kacamata Allah. Ya, itu sebabnya bila sahabat bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, siapakah orang yang baik dari kacamata Allah? Baik dari kacamata Allah. Adakah aku ni baik dari kacamata Allah? Adakah aku ni ikhlas dari kacamata Allah? Kita tahu. Kita tahu kita ikhlas tak ikhlas, kita tahu. Kita berpura-pura, kita tahu. Allah tahulah, of course, tapi orang lain tak tahu. Maka kata Aisyah, orang yang baik, orang yang sedar akan dosa-dosanya, ya, kesilapannya, ya, terus bertaubat. Dia tahu akan kelemahan-kelemahan dirinya, dia terus atasi satu persatu. Itu orang yang baik. Orang yang baik dari kacamata Allah. Siapakah orang yang jahat dari kacamata Allah? Ya, orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah baik.
Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya, oleh sahabat. Tok Abah ingat masa muda-muda ada seorang guru mengajar Tok Abah, dia kata apa? Seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, macam mana aku nak tahu aku ni baik dari kacamata Allah? Allah kata aku ni baik. Macam mana aku nak tahu Allah kata aku ni baik? Aku ni baik daripada kacamata Allah lah." Nampak? Apa sabda Rasul? Rasul kata, kita akan dianggap baik oleh Allah kalau ramai orang yang baik-baik kata kita baik. Kalau ramai orang kata kita baik, Allah pun kata kita baik. Itu mafhum kurang lebih maksud sabda Rasul. Terus baru tu Tok Abah lebih faham kenapa di separuh tempat, di tempat Tok Abah lah selalu. Lepas kita solatkan jenazah, sembahyang jenazah, apa imam bertanya pada jemaah? Jemaah, bagaimana pandangan anda terhadap ini mayat? Kita ramai-ramai satu masjid, satu surah menjawab, baik. Imam akan tanya 3 kali. Bagaimanakah pandangan anda terhadap ini mayat? Baik. Kita jawab 3 kali. Baik, baik, baik. Ya, selepas ditanya 3 kali. Dan tu apa bertanya, aku tak kenal pun siapa yang meninggal. Macam mana aku nak jawab? Tapi itulah, rupanya ini kata tu sempena dengan sabda Rasul. Ya, Allah akan kata kita baik kalau ramai orang kata kita baik. Jadi mudah-mudahan kita cari jalan untuk bukan nak cari glamour, bukan nak cari puji, tapi orang anggap kita baik. Ya, sebab bila ramai orang kata kita baik, maka mudah-mudahan Allah pun pandang kita baik. Sebab kamu akan ikut perangai agama dan personaliti kawan-kawanmu. Berkawan dengan orang baik-baik, kita akan jadi baik dan dianggap baik oleh Allah. Kita kawan dengan orang-orang jahat dengan tak ada niat untuk berdakwah, maka kita pun akan dilihat jahat oleh Allah. Kita berkawan dengan orang jahat dengan tak ada niat untuk merangsang, mendakwahkan mereka, untuk mendidik mereka untuk jadi baik, kita memang tak guna. Macam dia lah. Ya, katalah Tok Abah campur dengan peminum arak, ya, orang Islam yang minum arak, ya. Dengan tak ada niat pun nak berdakwah, nak memujuk mereka untuk menghentikan amalan yang berdosa itu, maksiat itu, maka Tok Abah masuk golongan itu. Kata ulama yang mengajar Tok Abah. Dan Tok Abah paling takut kita campur dengan mereka ini dengan tidak ada niat untuk berdakwah dan kita mati di kalangan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Takut-takut kita mati macam mereka. Itu kata ulama yang mengajar Tok Abah. Tok Abah ni tak faham agama. Ya, kerana terus belajar dan ya, cuba nak mengkaji. Dapat dari ulama pun kita cek balik dengan orang lain, bertabayun dan sebagainya. Alright? Nombor 21, tip ke-21. Tip ke-22, orang yang matang, orang yang mature, orang yang matang, dia ada sifat empati dan kasih sayang yang sangat tinggi, sangat mendalam terhadap orang lain. Dia kata Buya Hamka yang Tok Abah selalu pesan-pesan juga, orang yang matang, jiwanya merdeka. Ya, orang yang berjiwa merdeka ni tengok orang lain berjaya, dia tumpang gembira seolah-olah dia yang berjaya. Dia nampak anak orang tu berjaya, anak orang tu masuk universiti, lulus, mesti dapat kerja yang baik, ya, jadi anak yang soleh, jadi al-hafiz, jadi imam, ya. Dia tumpang gembira. Bagusnya, syukurnya jiran aku anaknya ada al-hafiz, anaknya jadi imam, anaknya anak yang soleh, anaknya anak yang taat pada mak bapa, syukurnya. Ya, dia gembira, ya. Bukan menyesali diri, tapi dia gembira. Tengok orang lain berjaya. Dan bila nampak anak orang tu sengsara, anak orang tu mungkin membuat maksiat atau terjebak dengan benda yang tak elok, dia bersimpati, mendoakan dalam diam, ya Allah, anak jiran aku ada yang penagih dadah, tolong rawat, ya Allah, hentikan, ya Allah. Anak jiran aku ada buat maksiat, ada gini, kau tolong dia, ya Allah. Kita doakan anak orang dalam diam, malaikat doakan kita perkara yang sama. Itu pun semua maklum. Jadi orang yang matang, salah satu ciri orang matang, dia sifat empati ataupun dia punya rasa kebersamaan dengan orang lain sangat tinggi. Orang lain berjaya, jirannya, kawan sekerjanya, classmate-nya, kawan sekolahnya berjaya, dia tumpang berbangga. Tok Abah daripada geng Makoba, ya, Malay College Old Boys Association-nya. Jadi kami memang macam adik-beradik, kalau tengok sahabat kita naik pangkat, dapat pengiktirafan, kami semua akan merespon, tanya bro, tanya, ya, good job,
keep it up. Kita rasa sangat berbangga. We are proud of you. Itu yang Tok Bah lakukan. Tiap hari tengok apa Facebook Makoba ya. Alumni Tok Bah belajar dulu kat Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK. So kami akan mendoakan, memuji dan sama-sama bersyukur dan gembira dengan setiap kejayaan sahabat-sahabat kami, senior atau junior kita. Tok Bah kira apa ni, super old boy lah ya, dah umur 70 tahun ya, tingkatan 5, class of 68. Tok Bah kelas SPM, bukan SPM, MCE ya, tingkatan 5, class of tahun 68. Kau ramai anda pun belum lahir, Tok Bah dah ambil SPM. Bapa awak pun belum lahir, Tok Bah dah ambil SPM. Betapa antiknya Tok Bah. Okey, alright. So tip nombor 22, empathy, kasih sayang terhadap orang lain. Ya, dan orang yang beriman bukan saja matang, orang yang beriman, orang yang mengasihi saudaranya sama ataupun lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Gitu ya. 22, 23 berkaitan ya, berkaitan ya. Berkaitan dengan nombor 22 lah. Orang yang matang sentiasa pentingkan kemaslahatan orang lain. Ya, dia pentingkan orang lain. Tak apa. Saya akan kalau kat masjid kita bukan mesti tunggu siap masjid ataupun sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh yang tolong, yang jemaah Bangladesh yang tolong bagi makanan. Kita bagi ke orang Bangladesh. Tak apa tuan, tak apa tuan. Tuan tak apa. Kita bagi kawan kita yang dari Bangladesh, yang mungkin buruh yang tinggal di kawasan kita tolong mereka. Kita bagi makanan kat mereka. Tapi tak kadang ada kawan-kawan Bangladesh, tak apa, tak payah. Kita duduk je, duduk. Ada kawan. Saya kata tak apalah, Tok Bah tak jawab lah. Tok kata tak apa, jom kita sama-sama agih-agihkan makanan. Ya, walaupun kita bagi kat sahabat-sahabat kita daripada pekerja-pekerja dari Bangladesh. Contoh. Ya, jangan just because kita berbangga diri. Itu tak matang lah, tak matang. Hey, apa yang kita ada semua hak Allah lah. Allah boleh ambil balik kalau kita tak pandai urus. Semua yang kita ada hak Allah. Ya, so jangan kita berkira sangat. So, orang yang matang pentingkan orang lain, bukan diri sendiri. Allah, orang nak keluar simpang dah 15 minit dia tunggu nak keluar. Just because ini jalan lurus. Kita pun bagi lampu, kita onkan lampu untuk dia keluar. Dia seorang aja, bukan, janganlah dah nak keluar tu 100 buah kereta. Itu cerita lain ya. Tapi kalau kita bagi kejap juga, Tok Bah kadang berhenti ya. Cakap kat pembantu, berhenti bagikan keluar sikit. Kita keluarkan dalam 10-15 kereta, kita pun jalan. Kalau tidak kan orang belakang marah kita pula. Orang belakang kita marah kita. Ya. So tapi kebanyakan orang yang siuman dan matang akan appreciate dan memahami bagus kereta depan ni. Dia berhenti untuk orang dikeluar dari simpang. Sebab traffic light tak ada. Dia tak boleh keluar. Kalau tidak, maaf ya, sebagai pemandu perempuan lebih berani dari lelaki. Tapi kadang pemandu perempuan ni dia takut nak keluar. Pengalaman Tok Bah kat Terengganu. Orang Terengganu ni ya Allah comel, baik-baik belaka. Nak keluar simpang, selagi tak kereta ni pengalaman Tok Bah dengan orang Terengganu itu. Ya Allah, dia tengok jauh lagi. Keluar. Itu ada kereta tu. Padahal kereta tu setengah batu lagi, 500 meter lagi. Dia tak nak keluar. Punya cermatnya, comelnya. Ni kalau kat KL ni, awak sampai 24 jam tak keluar ni. Daripada simpang. Tapi itulah. Kalau kita orang matang, ini hak aku. This is my right of way. Amboi sombongnya. Orang yang sombong confirm tak matang lah. Orang yang sombong confirm tak matang. Orang yang sombong tak matang. Orang yang matang, orang yang bijaksana, ibarat tong yang penuh. Senyap, tak banyak cakap, tak banyak bising. Kecuali cakap benda yang baik-baik. Okey? Nombor 23. Pentingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Ini satu martabat kematangan yang hebat. Dia lebihkan orang lain. Tak apalah. Tak apa ya. Saya pun bukan lapar sangat. Ya, tak apa. Bagi kat mereka. Bagi. Ya. Tok Bah ni orang yang emang yang paling tua. Kalau kat jemaah masjid pun yang paling tua. Jadi biasanya dia akan bagi. Duduk. Kita bagi makan. Ya, cukup tak? Cukup. Banyak ekstra. Kalau banyak ekstra, Tok Bah akan duduk lah. Kalau tidak, Tok Bah akan bagi kat orang lain. Tengok, ya Allah, makanan tak banyak mana, tapi yang jamaah ramai. Tok Bah kata, silakan. Saya pun masih kenyang. Saya baru, kita bagi alasan. Lepas tu kita pergi ke kedai mamak sebelah untuk minum teh tarik. Sebab kita nampak makanan kat situ tak cukup. Ataupun ngam-ngam saja. Tak payahlah, ya. Sebab kita orang tua memang, yalah, bukan umatku orang muda yang tak menghormati orang tuanya.
Bukan umatku orang tua yang tidak menyayangi orang mudanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jom kita pertingkatkan aras kematangan kita. Nombor 24. Salah satu sifat orang yang matang ialah minda yang terbuka, mindanya terbuka. Mampu terima teguran dan mampu menegur orang lain yang buat silap dengan hikmah. Ya, minda yang terbuka artinya, aku okey, aku dah betul. Dia silap, itu pandangan dia. Tapi, so, minda yang terbuka artinya kita ni ada tasamu, berlapang dada. Bila kena tegur, kita berterima kasih. Ingat, Tok Abah selalu sebut tentang Umar Al-Khattab. Apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah? Orang yang paling aku sukai. Orang yang menegur kesilapanku. Tengok, orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pernah bersabda, kalaulah ada Nabi selepasku, orangnya ialah bukan Abu Bakar, bukan Osman, bukan Ali. Orangnya ialah Umar Al-Khattab. Orang yang paling jahat sebelum beriman, yang paling keras, ya. Tetapi bila beriman, jadi orang yang paling matang, yang paling luar biasa. Sampai Nabi mengesahkan, kalaulah ada Nabi selepasku, orangnya ialah Umar Al-Khattab. Ya. Michael Hart menulis The 100 Top Leaders in the World. Kajian dua kurun. Melibatkan ribu-ribu pemimpin dunia. Apa kata Michael Hart? I have no choice. I'm a devout Christian. Dia orang Kristian. Tetapi I have no choice to put Muhammad as number one. Nabi Muhammad diletakkan sebagai pemimpin nombor 1 di dunia. Walaupun dia orang Kristian. Dia ada kriteria yang sangat ketat dan sangat banyak kriteria untuk pemimpin yang terulung. Nabi Muhammad nombor 1. Siapa lagi orang Islam dalam sana itu? 2 orang saja. Nombor 51. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak? Ya, Michael Hart pun nampak kehebatan, kematangan, kebijaksanaan, ya, kewibawaan Umar Al-Khattab. Maka tak salahlah bila Nabi mengatakan, ya, kalau ada Nabi selepasku, orangnya ialah Umar Al-Khattab. Hebat. Ya, hebat kan? Tapi itulah Umar punya prinsip, tegur aku. Tegur aku. Kalau aku taat, aku dan saya betul, kau ikut aku. Kalau aku silap, kau tegur aku. Kau jangan ikut kalau aku silap. Jangan ikut aku. Kau tegur aku. Dan orang yang paling aku suka, orang yang menegur kesilapanku. Anda dan Tok Abah macam mana? Kena tegur seronok tak? Itu sebabnya guru-guru Tok Abah pesan, Muhammad Fadilah, teguran yang baik daripada manusia sebenarnya teguran dari Allah. Teguran yang baik, teguran yang membina daripada manusia, sebenarnya teguran dari Allah. So, kena sentap ke? Apa kata Numan Ali Khan yang Tok Abah selalu pesan kan? Numan Ali Khan kata apa? Kalau orang menegur kita dengan sopan santun, dengan hikmah, awak sentap, awak marah, awak tak nak terima, itu tanda awak ada sebesar-besar takabur dan ego. Itu kata Numan Ali Khan. Tok Abah setuju. Ya, orang tu nak bawa kita ke syurga. Tok Abah ada juga tegur orang sebaik mungkinlah, lemah lembut, dengan cara yang paling hikmah, berlapik-lapik cakap, tapi dia tak nak terima. Saya tak sangkalah awak nak nasihat macam ini. Ya, cari salah orang aja. Pernah Tok Abah banyak kali lah, masa muda-muda pun Tok Abah kena tegur, ya, asyik cari salah orang. Fadlah Kamsah tu, jaga baik-baik. Dia akan tibai kita. Ada kumpulan manusia, tak payah sebut siapa, ya, menghebarkan, dan ramailah orang report kat apa, orang tu kata, bos saya tu kata, you ni selalu pukul orang. Tapi bila saya dah dengar cakap awak, program awak satu hari, tak ada pun you pukul-pukul orang. Yalah, siapa makan pedas, dia terasa cili. Salah cakap tu apa? Tak. Saya sengaja cakap begitu. Siapa makan pedas, dia terasa cili. Untuk kita berfikir. Biasanya, siapa makan cili, terasa pedas. Itu biasa. Ya, kita tak nak cakap cara bahasa biasa kan? Jadi kita buat cara perspektif barulah, ya. Siapa makan pedas, dia terasa cili lah. Ya. So, tu sebabnya kadang-kadang Tok Abah dapat komen yang 100 orang peserta, 99 membagi Tok Abah 9 atau 10/10 markah. Ada seorang bagi Tok Abah 1/10. Tok Abah tengok di mana silap aku. Kadang-kadang yang satu orang ini yang paling jujur. So Tok Abah tengok di mana silap aku. Tok Abah tengok siapa orang ini. Tengok, Tok Abah pernah cakap tentang menegur satu situasi dan betul-betul kena kat kepala dia. Dia sangat terasa, dia sangka Tok Abah mengecam dia, dan dia bagi Tok Abah penilaian selepas 1 hari kursus.
Semua orang bagi 9 per 10, 10 per 10. Semua. Satu saja bagi 1 per 10. Dan Tok Abah, satu malam tak tidur tau. Kokot, di mana silap aku ya? Sebab nak muhasabah diri. Jangan kita seronok orang puji. Ya, bab kata Ali, siapa puji aku cari batu, aku baling dia. Bab kata peribahasa Cina tadi, siapa yang memujiku, itu musuhku. Siapa yang menegur aku, itu guruku. Peribahasa Cina. Kata Confucius. Ya, those who praise me are my enemies. Those who criticize me are my sifu. Macam. Jom ya. So, minda kita minda terbuka. Husnuzan. Tasamuh. Jangan melenting, jangan sentap, jangan kecil hati. Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah. Kadang mak dia pesan je terus bang pintu, masam muka, terus kecil hati. Allah, macam kita ni sempurna. Macam kita ni maksum. Tak ada silap langsung. Orang yang kalau kena tegur terus kecil hati itu tandanya aku sempurna. Kenapa ditegur? Mana ada orang yang maksum? Itu namanya ego, sombong. Yang penting apa? Isu kita hari ni belum matang. Belum matang. Ingat, Tok Abah yang umur 70 tahun pun banyak lagi aspek yang belum matang. Okey. Nombor 24. Macam. Boleh Boleh. Nombor 25. Ini pun satu benda yang baru Tok Abah jumpa dalam hidup Tok Abah lah ya. Ujung-ujung ni lah. Mungkin 5 tahun yang terakhir. Sejak umur 65. Mungkin umur 60 lah. Tok Abah akan nampak. Untuk bertambah matang, kita kena terima hakikat. Sebab Tok Abah ni orang sains. Yang dididik cara sains lah. Dia cara logikal, secara otak kiri. Ya, cara fakta, praktikal. Jadi, Tok Abah banyak pakai logik lah. Tapi hujung-hujung hidup ni, Tok Abah nampak magic demi keajaiban berlaku. Banyak keajaiban dalam hidup ini yang dulu kita tak perasan. Justru, poin nombor 5. Tip nombor 25. Orang yang matang, yakin wujudnya keajaiban. Orang yang matang, orang yang mature, orang yang mindanya bijaksana, yakin dan terima hakikat. Ada keajaiban, ada miracle dalam hidup ini. Terus bila Tok Abah tengok Bruce Lee, Bruce Lee lagi, ya, dia kena pukul secara pukul curi sampai dia paralyzed, ya. Tulang belakangnya ada yang retak, ada yang sengit. Dia ikut diagnosis doktor pakar pada masa itu, dia akan kata tu lumpuh sepanjang hayat. Kalau ada miracle, kalau ada keajaiban pun, dia akan boleh bergerak gunakan kerusi roda. Tapi dalam masa dia yakin diri, dia exercise, dia buat acupuncture, dia cara dia lah berdoa, cara dia makanan, dia pakciknya Uncle Shaw, ya, tolong, akhirnya dia bukan saja sembuh pulih, tapi masih jadi Johan dari segi seni bela diri. Dia kalahkan Thai boxing champion, dia kalahkan jiu-jitsu champion, dia kalahkan macam-macam punya champion lah ya. Selepas ya dia melalui kemalangan dalam pertandingan ya, cara jahat lah ya. Orang dipukul oleh orang yang nama Yellow Brad. Dan Yellow Brad ni akhirnya berlatih ke Hong Kong, berlatih untuk semata-mata nak mengalahkan balik Bruce Lee. Dan selepas masa tu Bruce Lee dah mula sakit ya. Di akhir usianya pada umur 31 tahun, 32, masa dia dah mula sakit-sakit, dia terpaksa terima lah. Sebab asyik dia kacau oleh Yellow Brad. Kacau. Tiap-tiap hari panggil untuk minta bertanding. Sebab dia nak buktikan pada dunia bahawa dia lebih hebat dari Bruce Lee. Akhirnya Bruce Lee dengan minta nasihat dan restu isterinya, ya, si Linda, dia minta izin, dan atas nasihat Profesor Ino, ya, daripada Filipina, kawan dia, dan juga Kimura, ya, seorang sahabat daripada Jepun, anak murid dia dan sahabat dia, mereka berbincang. Akhirnya dia terima cabaran Yellow Brad dan dia kalahkan Yellow Brad. Ya, secara adalah ya, secara publik, maka satu dunia tahu Bruce Lee yang masa itu sudah mula sakit ya, dan tak lama lepas tu dia meninggal dunia ya. Okey, apa pengajarannya? Pengajaran tu lah dia, doktor pakar satu yang hebat-hebat kata dia ni tidak boleh lagi berjalan ya, sebab dia punya tulang gini kena x-ray gini. Ikut pengalaman doktor, paling hebat pun dia boleh bergerak dengan kerusi roda. Tapi kawan ni pulih lebih baik daripada dulu. Ya, ajaib tak ajaib? Ajaib. Ya, itu keajaiban.
Itu contohlah. Tetap tu Tok Abah selalu pesan pada anak-anak, pada semua peserta khusus. Kita bangun pagi pun dah ajaib. Tidur itu ibarat mati. Bangun tidur itu satu keajaiban. Janganlah take for granted. Sebenarnya kita bangun tidur terus senyum, terus angkat tangan sambil berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Ajaib tak ajaib? Dan kepadanya kami akan dikembalikan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal insyur. Ajaib. Dan Tok Abah juga sebut, ya, ni contoh biasa lah kan. Bila kita berdoa sambil tersenyum, kalau boleh menghadap kiblat, sunat, ya. Selama 30 saat kita senyum dan berdoa, apa jadi? Otak merembeskan, seluruh badan merembeskan endorfin untuk kita ceria. Magic berlaku. Just because kita senyum, endorfin dirembeskan oleh badan, kita akan ceria. Enkefalin dirembeskan badan untuk kita sehat, melawan penyakit. Dan dynofin akan dirembeskan untuk dapat tenaga dan semangat. Macam, magic tak magic? Dengan senyum selama 30 saat, 3 hormon hebat dirembeskan oleh badan menyebabkan kita ceria, bertenaga, ya, dan sehat. You are happy and healthy and full of energy. Wow. Ya, macam ada sajak pula, ya. Nampak ajaib. Ajaib. Ya, barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya insya-Allah tak akan miskin, terhindar dari kemiskinan. Magic tak magic? Magic. Engkau masuk rumah dengan bismillah, qulullah, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Penghuni rumah dan jiran-jirannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin iman. Macam apa macam? Just because masuk rumah dengan basmalah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya tak miskin. Ya, magic tak magic? Barang siapa yang bersedekah ibarat menanam sebiji benih, maka dari benih itu tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan ada 100 biji benih. Ya, bagi satu dapat 700 kali. Magic ke logik? Engkau bagi satu dapat 700 pulangan. Magic. Magic. Jadi hidup kita penuh keajaiban. Dan orang yang matang, orang yang mature, dia akan nampak keajaiban ini dan berusaha untuk mendapat keajaiban ini. Ya, jangan kita nampak saja. We must achieve it. Get that magic. Maaf ya. So, Tok Abah bangun tidur, Tok Abah akan senyum. Tok Abah menghadap kiblat, baca doa sambil senyum. Lepas tu, ambil air kosong, Tok Abah baca Al-Fatihah. Embus ke air tu. Ikut kajian Masaru Imoto, bila kita baca doa, contohnya Fatihah, kita embus ke air, molekul air berubah daripada biasa kepada molekul yang sangat cantik. Dan bila kita minum air yang molekul air yang cantik itu, 3 perkara berlaku. 1, kita akan sihat, otak IQ kita meningkat, sahsiah kita bertambah baik. Magic tak magic? Just because baca Fatihah, embus ke air, minum air itu, badan kita sihat, IQ kita meningkat, insya-Allah tak nyanyuk, ya, dan sahsiah kita bertambah baik. Dan molekul air telah berubah daripada molekul biasa kepada molekul yang sangat cantik. Asbab Al-Fatihah. Embus. Ya, masya-Allah. Magic demi magic demi magic. Nampak? Hidup ini penuh keajaiban, adik-adik, anak-anak. Penuh keajaiban. Jadi orang yang matang, orang mature, orang yang mendewasa dengan cara seimbang akan nampak akan keajaiban ini dan mencari keajaiban. Okey. Untuk memastikan kita penuh keajaiban hidup kita, jangan lupa ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar penama menjadi pemimpin cemerlang secara magical, secara ajaib. Tu Tok Abah sebut secara magical tu bukan sebagai gimmick, tapi real. Memang ada petua-petua yang magical. Menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Bila? 30 November. Ya, Tok Abah akan kendalikan webinar 2 jam setengah. Ya, nak share apa yang Tok Abah share dengan syarikat-syarikat gergasi termasuk Exxon Mobil, Petronas, Shell, ya, bank-bank besar, bank-bank termuka, agensi-agensi dalam dan luar negara. Kita buat dah, tapi secara in-house. Tapi kali ini kita nak kongsi dengan orang ramai melalui program menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Bila? 30 November. Macam nak join, ada link kat komen pin kat atas tu. Ya, so jom sama-sama, dah ramai orang mendaftar, Tok Abah, dan sangat mampu milik. Don't worry. Cakap kat bos awak, cakap kat majikan, cakap kat tauke, insya-Allah mereka akan hantar. Tok Abah akan buat program tentang leadership, please come. Dan program ini pagi ini juga dibawakan oleh premium cokolate, minuman lazat yang berkhasiat
Bila kita minum, kita akan dapat rasa kenyang. Tapi yang paling penting, bila Tok Abah minum, membawa rentetan perubahan yang positif. Tok Abah rasa lebih segar, sehat, bertenaga dan mudah nak exercise. Tok Abah exercise malam tadi pun sebab exercise lebih kurang 40 minit atas basikal depan Tok Abah ni. Ya, dan kita akan lebih hidup gaya hidup yang lebih sehat insyaAllah. Malam tadi Tok Abah pun bincang dengan Tok Abah Muhammad Syakir. Bagaimana lagi nak jadi lebih sihat. Asbab telah minum, yang alang-alang dah minum minuman lazat, diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang. Itu tagline yang Tok Abah sendiri cipta. Dan of course program kita juga dibawa oleh Tabung Korban. Jom lakukan ibadah korban tahun musim depan, musim haji depan insyaAllah, dengan menabung kat Tabung Korban. Boleh menabung secara online yang memang ada syariah compliant, ada panel syariah, dan cara penabungan dipantau, diluluskan oleh Bank Negara. Tok Abah jadi dutanya, dan Tok Abah pun telah melakukan ibadah korban tahun lepas melalui Tabung Korban. Jom, now everybody can do korban. Dan korban kali ini kita buat kat negara kita. Lebih afdal, boleh berkorban kat mana-mana dalam dunia, tapi lebih afdal berkorban di negara sendiri. Mungkin mahal sikit, tapi mudah-mudahan itu yang lebih baik, lebih afdal. Mudah-mudahan Allah lebih redha. Okey. Alright, so Tok Abah nak wrap up ya. Sebab Tok Abah kena siap dia untuk pergi ke pejabat. Ya, mungkin Tok Abah berhenti kat nombor 27 lah ya, menjadikan ganjil. So nombor 25 yakin wujudnya keajaiban, nombor 26 optimistik. Kita kena orang yang matang, dia optimistik, sentiasa bersangka baik, husnuzon. Tetapi realistik, jangan optimistik sampai membabi buta. Boleh, garanti boleh betul. Sebab kita kena yakin, fadlah kamu tak kata, kita kena yakin. Betul. Kita kena optimistik dan yakin Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Tapi kena realistik. Kena realistik. Ada seorang bertanya pada Tok Abah. Dia orang sahabat saya, orang Cina lah. Fadilah, you kata everybody equal. Kata yes, kita semua sama tapi tak serupa. Saya boleh jadi agung kah? Saya, orang Cina, boleh jadi agung kah? Tak terkejut juga Tok Abah. Ya juga. Boleh tak dia jadi jantan agung? Tok Abah nasib baik Allah bagi ilham kat Tok Abah. Chong, kau ingat engkau je tak boleh jadi jantan agung ke? Aku pun tak boleh jadi jantan agung. Baru dia, ya betul lah, you pun tak boleh lah. Tapi kenapa kau sibuk sangat nak jadi agung? Agung paling besar apa? Ya, paling besar. Ya betul lah, dari satu aspek memang jantan agung yang paling besar lah. Ya, kita punya simbol keagungan kita. Tapi why? Kita hebat lah, jadi ada power, ada kaya. You boleh lebih kaya tak dia agung? Chong, you boleh kaya tak daripada agung? You usaha buat bisnes lebih kaya, boleh tak? Ken, you boleh tak lebih baik daripada agung? Jadi seorang manusia yang banyak sedekah ini, boleh tak? Boleh. Kenapa stop kat agung saja? Kenapa stop nak jadi agung saja? Lebih lah, lebih. You go lebih. Betul lah. You right lah. So, tak adalah. Dia tanya sambil bergurau. Kita jawab sambil bergurau. Tapi, nak jadikan isunya ialah, kita kena optimistik. Tetapi realistik. Optimistik ni bagus. Bersangka baik, confident, yakin. Tapi kita kena realistik, munasabah. Ya, munasabah. Ya. Kita kena tahu stimate, had, sempadan, kemampuan diri. Semua manusia adalah sama tapi tak serupa. Jadi kena optimistik tapi realistik. Itu barulah betul. Ya, aku nak jadi raja. Yang sibuk nak jadi raja pasal apa? Dalam dongeng dah ada, dalam Cinderella dah ada, nak kahwin dengan princess, dengan prince ya. Okey. Alright, optimistik tapi realistik. Last untuk hari ni, kalau panjang umur kita sambung lagi. Yang ke-27, orang yang matang sentiasa fleksibel. Sentiasa fleksibel dan banyak tolak ansur. Tapi kena ingat, ada benda yang kita tak boleh tolak ansur. Tapi banyak benda yang kita boleh tolak ansur. Tentang akidah, kita tak boleh tolak ansur. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Itu kita tak boleh tolak ansur. Ada benda yang kita tak boleh, tidak ada kompromi lah. Ya, kalau yang haram-haram lah. Tak apalah, atas tempat darurat ni tak apalah. Kalau darurat, maka banyak jadi harus. Ya, untuk orang Islam, kalau babi pun kalau darurat memang dah tak ada makanan lain, kau tak makan kita mati, babi pun kita harus makan. Contoh. Jadi janganlah sebut yang ekstrim ya. Jadi kena fleksibel dan tolak ansur. Tapi ingat, ada benda yang tidak wajar kita berkompromi. Ya, contohnya akidah. Contohnya keselamatan awam. Ya, keselamatan awam. Jangan tolak ansur.
Nabi berpesan, kalau kamu ada di tempat yang ada wabak penyakit, orang yang dalam kawasan wabak, jangan keluar. Orang yang di luar kawasan wabak, jangan masuk. Nabi pesan. Nabi pesan. Itu tak boleh kompromi. Tapi ada orang ni, bak kata malam tadi kita sebut kan, dah kawasan perumahan tu, flat tu dah ada PKPD. PKP diperketatkan. Dah ada wire besi ya, yang dibuat wire berduri. Ada. Tapi apa dia buat? Dia pandai. Alah, yang orang kat flat ni semua bodoh. Aku potong wire aku keluar. Aku makan kat kedai mamak selamba je. Alah, bodoh. Yang dalam ni semua bodoh. Padahal tak tahulah siapa yang bodoh. Ini kisah benar ya. Kisah benar yang berlaku. Jadi kita kena fleksibel dan bertolak ansur, tanda kematangan. Tapi ada benda yang kita tak boleh kompromi. Ada banyak benda kita boleh tolak ansur. Tetapi ada benda yang kita tidak boleh tolak ansur. Kalau orang nak membahayakan keluarga kita, no kompromi. Orang menghina agama kita, agama Islam contohnya, ya, maka Tok Abah tak boleh kompromi. Ya, itu menjaga maruah diri, mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan harta pun. Kalau mati syahid. Kenapa? Sebab tang tu tidak ada kompromi. Okey, wallahu alam. Terima kasih, minta ampun, minta maaf. Salam hormat, salam sayang. So, Tok Abah doakan anda semua dirahmati Allah. Tolong doakan Tok Abah sekeluarga juga dirahmati Allah. Ya, panjang umur, kita jumpa lagi, sambung lagi. Bahagian kelima mungkin. Bagaimana nak jadi lebih matang insyaAllah. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.